Sana kita nak adjust. Bukan senang ni Ustazah nak main ni. Ni apa ni masjid ni? Siapa orang masjid ni? Ada orang masjid ni? Semua ada orang masjid ni tak? Muslimat. Ada pengajian sini. Banyak. Malam pengajian siang muslimat ada? Kita tak ada. Kena war-warkan dekat kawan-kawan lah. Sebulan sekali pun. Sini sebulan sekali je. Okey, sana. Macam mana? Quran. Tapi fardu ain? Quran tak ada lah. Malam. Okey, kejap lah. InsyaAllah. Ada muslimat sini AJK tak? Tak ada. Muslimat. AJK muslimat tak? Tak ada. Tak ada. Dia tak ada AJK muslimat. Ya, AJK muslimat. Tak. Wakil ya. Kejap lah, saya nak adjust kejap. Haji Adib ada? Haji Adib saya urus dengan dia. Ada pun anak murid saya yang ramai. Kejap lah, kita nak adjust Masuk dah? Tak, saya tak bagi iklan lagi. Saya harap iklan yang Lipo bagi je. Nanti saya bagi iklan yang elok sikit. Okey, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kita nak adjust. Kejap lah dekat TikTok kejap ya. Kita nak adjust Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita baca doa dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa razaqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
3 buku tulis. Tak ada buku tulis. Buku tulis tak ada lagi. Oh, tinggal. Ha? Tak ada. Oh, tinggal habis. Oh, tak ada. Tak ada. Tinggal atas meja. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari pertama lah saya sampai ke masjid. Bukan nama masjid? Masjid Al-Bukhari, Pantai Johor. Pantai Johor. Masjid Al-Bukhari, Pantai Johor, ya. Pantai Johor Al-Ustaz. Tapi kalau orang tak boleh masuk masjid ni, kat luar boleh mana? Mana? Belah tu boleh. Okey, boleh duduk, boleh duduk tak? Okey, boleh kat luar lah. Sebab kita buat kuliah dalam masjid dia tak ada dewan. Dewan ada? Oh, dewan ada. Oh, ada dewan, ada kipas semua ikon pun ada. Oh, kalau gitu kita minta buat kat sana lah. Bulan depan lah. Tapi saya nak kena jumpa dengan AJK. Tak ada AJK lah. Lelaki. Tak apa, nanti saya beritahu kat Haji Adik. Rasanya perempuan tak sesuai tu dalam masjid lah. Saya tak apa. Expired. Yang muda-muda tu. Ada muda-muda nak. Boleh. Kita sekapan. Yang expired tak apa lah. Ni semua sekapan. Sekapai tak apa. Hak muda-muda kesian lah. Dia perlu juga. Jadi kalau boleh tu kita buat dalam masjid. Okey, alhamdulillah. Hari ni kelas pertama di Masjid Al-Bukhari, Pantai Johor Al-Ustaz. Jadi saya sebulan sekali saja pihak kita. Sebulan sekali saja. Minggu kedua sebulan sekali, hari Rabu 9.30 pagi. InsyaAllah ya. Ingat tu jadual dia tu, bagi tahu dekat kawan-kawan. Hari Rabu, minggu ketiga. Minggu kedua. Jatuh-jatuh tukar minggu dah. Telefon jatuh tukar minggu. Minggu kedua, hari Rabu setiap bulan pukul 9.30 insya-Allah ya. Jadi kita minta buat dalam surau, dalam dewan supaya ramai yang boleh masuk ke dalam dewan insya-Allah. Jadi siapa muslimat di sini yang berikut pengajian dekat sini? Boleh angkat tangan tak, saya nak tengok. 1 2 3 4. Memang berikut pengajian di sini. Okey. Jadi ada tak kelas tasawuf boleh kat sini? Kelas tasawuf muslimat? Tak ada. Kan kelas Quran tak ada. Tadi saya dengar muslimat kan? Yang ada kelas Quran sajalah. Okey, faham. Jadi nampak macam sini tak ada jemaah, ataupun mereka tak sampai maklumat, ataupun memang jemaah macam ni ya. Maklumat tak sampai lagi lah. Nanti kita tengok bulan depan. Kakak tolong bagi tahu kat kawan-kawan lah, insya-Allah. Okey, nama saya. Saya main-main terus tak ngajak ni. Main pada mana ni? Planet mana ni? Okey. Yang ramai ni anak murid saya ni. Yang ramai ni anak murid saya yang duduk mengaji di Masjid Ar-Rahman dengan Masjid Tambang Batian. Mereka memang saya mengajar fardu ain. Aqidah, fiqh, tasawuf saya mengajar. Hari Isnin 5.30 petang, hari Selasa 5.30 petang. Jadi ada aqidah, ada fiqh, ada tasawuf. Quran saya online, saya tak mengajar secara face to face, saya online. Quran saya ada 26 kelas Quran, semua online. Tapi kalau fardu ain saya face to face. Tapi saya live juga lah di di page dan juga di TikTok supaya kawan-kawan ada anak murid saya yang tak dapat hadir ya. Assalamualaikum Ustazah, terpaksa online kerja. Zainal kata dia kerja. Kemarin dia ada dekat Masjid Taman Belian. Okey, pertamanya nama saya Ustazah Saniyah binti Sulaiman. Thaniyah. Titik 3 tu. Tapi kalau eja Jawi lah. Kalau eja Jawi Thaniyah. Kalau eja Rumi Thaniyah THA. Okey. Mungkin ada yang nak kenal, mungkin ada yang belum kenal. Tunggu juga nak tak nak sampai keluar. Okey. Saya tinggal di Jitra. Saya tinggal di Jitra, di Taman Mutiara Indah Jitra. Saya tak ada kuliah di Jitra. Saya kuliah, saya mau keluar pada Jitra. Orang Jitra tak kenal saya sebab saya pindah, saya baru je pindah dekat Jitra. Jadi mereka tak kenal saya. Yang sebanyaknya
Saya buat bengkel solat kat Shah Alam, saya buat bengkel solat kat Al-Ustaz. Kalau kuliah-kuliah saya dekat Al-Ustaz. Kalau ceramah-ceramah dekat Pulau Pinang. Macam itu. Di tengah siapa pun tak kena panggil. Siapa pun tak kena jemput. Tak tahu pun mereka tak kenal ke, mereka tak mau ke. Selalunya orang dekat ni orang tak mau, orang panggil orang jauh. Itu cerita saya lah. Jadi hari ni sebenarnya saya kena buat 9. Biasalah kami takmir ni kena buat 9 kali kelas. Tapi saya ada 4 saja. Jadi satu ni saya minta tanya dekat Facebook, siapa yang ada berkehendak kepada kuliah, tolong kontak saya. Dengan izin Allah, Haji Adik kontak saya, kata suruh main di sini. Itu cerita dia. Jadi bukan orang jemput saya yang main. Cerita lagu tu. Hak orang jemput tak mau. Orang jemput semua tak boleh sebab masa tak kena. Tapi hari ni jodoh dengan yang Allah tetapkan, saya mainlah di Masjid Bukhari Pantai Johor ni. Sebenarnya ramai yang minta tapi tak boleh nak pergi. Tapi saya free satu ni je. Hari Rabu, minggu hari Rabu tu saya memang free 2 minggu sekali saja. Jadi saya ambil minggu ni. Jadi saya ni duk fikir nak baca kitab apa. Pertamanya nak baca kitab apa. Sebab main mengajar mesti berkitab. Tak boleh main mengajar tak ada kitab. Jadi saya duk fikir-fikir, asalnya yang letak tasawuf ni Haji Adik yang letakkan saya tasawuf. Bila tasawuf, saya ada mengajar kitab tasawuf penawar bagi hati di Masjid Ar-Rahman. Kita pernah mengajar kitab Minhajul Abidin tasawuf juga di Masjid Tandau. Hari Rabu juga dulu ni sebelum PKP nak ramai no. Sampai melimpah-limpah sampai duduk di luar. Sebulan sekali saya pergi kitab Minhajul Abidin penuh. Lepas tu PKP. Jadi saya tak pergi dah lah. Dia pun ada guru lain dah. Sebab kalau takmir tak boleh pergi tempat yang sama 2 guru. Sini nampak gaya macam tak ada takmir tu. Macam tak ada. Sebab tanya tak ada lah tu. Kalau ada saya terpaksa bunuh diri jugalah. Jadi saya tanya oleh pun kata tak ada. Kira tak ada lah. Kalau kata kemungkinan tu dia Kak Dina baru nampak kat Facebook tu. Duduk dekat Masjid Tanduk kan. Ramai dah. Tapi sekarang ada Ustazah Bastir kan. Bashirah Tasam juga kan. Kak Dina tak pergi. Jadi saya tak boleh pilih lah sebab lepas PKP Ustazah Bashirah masuk. Jadi saya tak boleh masuk dah. Dia tak boleh masuk 2 guru yang sama. Macam takmir belian, orang lain tak boleh masuk dah sebab saya dah masuk. Takmir orang lain tak boleh masuk dah. Tak tahu lelaki saya tak pasti. Ada dah takmir lelaki yang boleh malam maghrib. Kan ada apa ni? Ustaz Dok lah. Ustazah Bashirah. Betul Ustazah Bashirah. So dia dah mengajar kat sana. Jadi kat sini saya rasa macam tak ada apa gangguan, kita boleh teruskan. Tapi kalau lah kita dengar pula ada dah buku takmir, kita terpaksa pindah masjid lain pula. Harap tak ada lah sebab tadi Muslimat kata memang tak ada kan. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni saya pilih kitab Minhajul Abidin. Antum memang dah ada lah kitab Minhajul Abidin kan. Tapi saya tak mau guna kitab Minhajul Abidin ni. Kita beli lain. Tak apa, kita beli pun tak apa. Duit beli baru, semua model-model tutup balik. Kalau beli kitab baru, kalau tak mau beli pun boleh guna kitab ni. Cuma muka surat mungkin tak sama lah. Tapi bukan mahal sangat pun, nak guna modal kan. Kita beli kitab Minhajul Abidin, tetapi karangan sama macam ni. Tapi saya rasa tetap menggunakan kitab ni. Kitab Minhajul Abidin, karangan Ustazah Nuraini Abu. Pergi cari yang tu je. Kalau nak yang Jawi, Syekh Daud Al-Fatani. Tapi kalau nak Rumi, cari yang Minhajul Abidin karangan Ustazah Nuraini Abu. Boleh nak? Nanti kita pergi carilah sebulan lagi kelas kita. Sebulan lagi. So kita boleh, saya tak sempat nak tengok sahabat-sahabat dekat TikTok. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Jadi maknanya kitab Minhajul Abidin. Jadi ya, okey, boleh. Pergi cari dekat kedai-kedai buku, bagi tahu kat dia kitab Minhaj. Cukuplah. Ya, ringkasan dia Minhaj. Karangan saya rasa yang ni pun bukan karangan dia juga. Saya duk perhati tadi, yang ni pun bukan karangan Ustazah Nuraini Abu. Mari tengok. Saya beli tapi saya dah cari tak jumpa tadi. Kalau yang ni
Nampak? Bukan Irza Karya Adam. Kena ambil Okey, dia kena beli lain juga. Tak apa, kita banyak tak apa. Kalau Mak Ustazah nak cari kat kedai mana, SPP tak disebut, dekat TikTok tak disebut. SHOPP. Jangan sebut, saya jadi macam semalam. Semalam saya punya rakaman TikTok kelas Fardu Ain di Masjid Tabligh dia mute. Saya rakam sejam lebih, 3 kali saya rakam semua mute. Tak boleh rakam. Jadi saya tak boleh sebut apa-apa dah. Pergilah cari dekat tu lah. Nur Aini Abu, Nur Aini, bukan Nur Aibi, Nur Aini ND, bukan PD. Karangan memang Imam Ghazali. Terjemahan. Terjemahan Nur Aini Abu. Ya, dia juga. Kita punya tu betul dah. Penawar bagi hati Nur Aini Abu tu dah betul dah, penawar bagi hati. Tapi untuk minhaj ni kita cari karangan Ustazah Nur Aini Abu. Nak tengok sekali lagi buku tak boleh. Buku ni semua tak betul. Semua bukan karangan Nur Aini Abu. Bukan karangan Nur Aini Abu. Nama kitab Minhaj juga. Minhajul Abidin. Tapi terjemahan dia banyak. Orang banyak terjemah daripada kitab Syekh Daud Al-Fatoni. Syekh Daud Al-Fatoni itu dia daripada kitab Arab dia karang dalam Jawi. Tapi kalau kita boleh dapat Jawi, dapat kitab Jawi Syekh Daud Al-Fatoni tak apalah. Tapi kalau kita nak terjemahan kepada bumi, cari Ustazah Nur Aini Abu. Antum boleh cari dekat mana-mana kedai buku, dekat mana-mana itulah, SP itulah. SP itu. Betul Nur Aini Abu. Bukan karangan terjemahan, betul. Betul. Okey. Jadi alhamdulillah. Kenapa Ustazah pilih Minhajul Abidin? Kenapa Ustazah pilih Minhajul Abidin? Minhajul Abidin ni adalah kitab tasawuf. Ya, kitab tasawuf. Tetapi antum dengar betul-betul, ilmu yang kita wajib mengaji adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tu ada 3. Ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. 3 ni lah tu yang saya tanya tadi. Di sini ada kuliah fardu ain. Kuliah fardu ain ni tak masuk mengaji Quran, tak masuk. Dia tak masuk mengaji Quran. Dia masuk akidah, semua kena mengaji akidah. Semua kena mengaji akidah. Terima kasihlah anak-anak murid Ustazah yang memeriahkan majlis ilmu Ustazah ni. Kata ada anak bulan wajib. Wajib baik. Tidak mengajar tiang tadi. Buat lekoh, dia tak mau main lagi dengan tiang. Okey, sahabat-sahabat kita dekat masjid ni, haraplah dapat memeriahkan lagi majlis ilmu kita nak. Sebab majlis ilmu ni fardu ain, wajib. Dia wajib, dia bukan sunat dah. Dia kira wajib dah. Bagi hak ni lah, macam muslimat yang tak ada kelas pengajian pun wajib. Okey, fardu ain ni dia ada 3. Akidah, semua wajib mengaji akidah. Siapa yang kenapa mengaji akidah? Apa sebab mengaji akidah? Faedah mengaji akidah. Apa dia itu ilmu akidah? Itu kena buka ilmu akidah kan? Kitab-kitab yang mengaji tauhid ni. Kemudian fiqh. Pasal apa dia ilmu fiqh? Faedah mengaji fiqh. Apakah isi-isi kandungan dalam ilmu fiqh? Kena mengaji. Kemudian ilmu tasawuf. Ni yang ketiga ni, ilmu tasawuf. Apa tu ilmu tasawuf? Apakah faedah mengaji ilmu tasawuf? Jadi tasawuf ni yang kita ambil Minhajul Abidin ni. Kalau nak ikutkan akidah fiqh tu fardu ain juga, tapi kita tak ada masalah sebab kuliah kita sebulan sekali. Jadi tasawuf ni apa dia? Tasawuf ni ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu berkenaan sifat-sifat kepujian, sifat-sifat yang baik bagi hati setiap orang Islam. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu berkenaan dengan sifat-sifat kepujian, sifat-sifat yang baik bagi hati. Kalau dan juga sifat-sifat yang cela, sifat-sifat yang buruk, yang cela di sudut syarak bagi hati. Itu ilmu tasawuf. Hati kita ni ada yang sifat kena isi dengan sifat-sifat yang baik, dan hati juga kena buang semua sifat-sifat yang cela, yang buruk. Jadi nak belajar macam mana, kena mengaji ilmu tasawuf. Kita kalau katalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan
kemungkaran. Kalau mengikut syarak, kita tak buat sangat. Contohnya berzina, tak buatlah. Ya, umur kita ada lagi ke berzina? Ada, kadang tangkap basah umur 60, 70 ada. Tangkap basah. Itu perbuatan keji, perbuatan cela yang mengikut zahir syarak. Jadi itu fiqh lah. Itu dosa besar tu. Minum arak. Kita ni taklah minum arak, betul tak? Jadi kita tak buat benda mungkar, tak buat benda yang keji di sudut syarak. Secara zahir tak buat. Susahlah nak buat. Kalau kata kewajipan dalam itu kalau benda-benda cela, benda-benda buruk. Kalau benda-benda wajib dalam syarak, pada sudut syarak, pada sudut zahir, sembahyang ada waktu dia, betul? Sehari 5 kali ada waktu dia. Jelas tak dekat line. Sehari 5 kali sembahyang wajib. Puasa ada bulan dia, hanya bulan Ramadan saja yang wajib. Haji ada masa juga yang wajib. Tapi tasawuf hati ni kalau benda-benda kecelaan ni bukan dosa kecil, dosa besar. Ujub itu hati tu, riak itu hati tu, takabur itu hati tu. Dia berlaku sentiasa, bila-bila masa. Mana duduk dalam masjid lagi riak, pergi Mekah lagi riak, kita buat puasa sunat lagi riak. Dan kalau yang kata batin ni, dosa batin ni tak ada dosa kecil, dosa besar semua. Allahu Akbar. Kalau yang tadi, yang di sudut zahir tadi, perbuatan tadi, ada dosa kecil. Biasa kita banyak buat dosa kecil lah. Melihat aurat orang, dengar benda-benda yang lara, yang menyebabkan kita lalai daripada Allah, tengok video-video tak apa-apa dalam video tu. Itu dosa kecil. Dosa besar jangan orang buat, betul tak? Tiba-tiba nak berzina dengan orang pun tak teringin dah tengok kita. Nak ajak zina macam mana? Nak ajak zina macam mana? Jom pergi dating apa, tengok hegeng jalan dekat pintu. Kita pun dengan sakit untuk kira had untuk melakukan zina tu dah tak ada dah lah, betul tak? Had untuk minum arak, Allah, ya Allah, bulan ni ada minum arak dah? Tak ada. Siapa nak pelawar arak kat kita? Kita bukan orang kaya nak duduk dalam majlis arak. Jadi maknanya bab zahir tu terselamat banyaklah, tapi still wajib kena ngaji juga. Tapi kalau tasawuf ni, Allahu Akbar. Kalau tasawuf ni open, setiap masa boleh buat dosa besar. Dosa kecil tak ada. Dia hati ni kan, dia buat dosa besar semua. Riak dosa besar. Ni puasa sunat ni, tengok orang, boleh tak puasa hari ni dah berapa hari bulan, dia boleh tak puasa. Geng-geng kita ni pula puasa kan. Kita ni buat memuduk kering dengan muka letih, balik pada pengajian, balik-balik kena rumah pula cek tak puasa apa. Ni hari apa ni? Berapa hari bulan ni? Ni dah rejak ni, tak puasa ke? Marah orang pula tak puasa. Benda tu benda sunat. Tapi kita buat sunat, kita dapat dosa besar pula, sebab kita riak. Ujung pula dia tak sebut, tapi hati dia, aku dengan dia ni aku bagus ni. Ujung bukan dosa kecil, dosa besar. Dia tanya pula, puasa apa dah? Tanya sibuk esok raya kan, lepas raya apa puasa hari dah? Ya Allah, dia tanya buat apa? Amalan tu rahsia kita dengan Allah, bukan tu hamak ke orang. Berapa hari kita puasa 46 lagi, 46 lagi. Jadi makna kata apa? Wajib belajar. Sebab apa? Untuk mengetahui sifat-sifat baik, untuk mengetahui sifat-sifat celah, dia kena dengan ilmu. Atau dia kata sini, dia kata di sini kitab Minhajul Abidin. Saya buka sajalah, saya beberapa kitab saya buat mai di sini untuk kita hari pembukaan. Bulan depan kita mengaji sungguh kitab Ustazah Nur Aini Abu, ya. Okey, dia kata di sini
Dia kata di sini kitab Minhaj Abidin ni. Jadi muslimat, kita baca Quran juga, bawa Quran juga. Bulan depan kita mula. Ya, bulan depan kita mula, kita baca Quran juga. Nak tengok berapa banyak kita muka surat kita dapat baca. Dia kata di sini. Apa nama? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha bijaksana, maha pemurah lagi maha mulia, maha perkasa, maha pengasih, yang menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Allah jadikan kita ni sebaik-baik kejadian. Tak tengok rupa parah apa semua, tapi hak jadi elok semua. Elok semua di mata Allah SWT, dia bagi jadi elok. Okey? Allah jua yang telah menciptakan 7 lapisan langit dan bumi dengan kekuasaannya, mentadbir segala perkara di dunia dan di akhirat dengan kebijaksanaan Allah. Dia kata sini, tidak menciptakan juga menciptakan jin dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Allah cipta kita ni tak ada sebab lain melainkan ibadat kepada Allah. Jadi jangan kita rasakan kita Allah kena sembahyang, Allah kena itu, Allah kena ini, sebab memang kita diciptakan untuk ibadat. Barulah kita tahu umur kita lah kan, rupanya Allah ciptakan kita untuk buat ibadat. Ibadat pula dia bukannya satu skop saja. Ibadat ni dia luas. Ibadat yang khusus, ibadat yang umum. Kalau ibadat khusus ni solat, puasa, zakat, haji. Kalau yang umum pula tolong orang, senyum dekat orang, pun pahala. Bantu orang, bagi tahu kat orang, wawarkan dekat orang. Kalau dekat line boleh share, boleh like pun ibadat. Banyak. Mandi ibadat, makan ibadat, dengan suami ibadat. Banyak rupanya. Tapi setiap masa hidup kita ni Allah cipta nak buat ibadat. Macam tu. Kemudian dia kata sini, jalan ibadat itu jelas bagi orang yang menuju kepadanya, dan petunjuk ke atasnya amat jelas bagi orang yang mahu berfikir. Jalan nak menuju ibadat ni dia jelas. Kita duduk atas dunia ni nak buat apa? Nasib baiklah, alhamdulillah lah, syukur pada Allah, umur kita pun yang banyak main ni tak ada. Umur muda pun saya tengok, umur 20-an belasan saya tengok tak ada. Jadi umur yang kita ada lah ni apa dia? Memang nak mati lah, betul tak? Bila nak mati, kena ada bekalan. Bekalan dia apa dia? Ibadat. Jadi Allah jadikan kita hari ni sampai hari ni keadaan kita masa ni hanya duk fikir nak mati. Nak mati kena ada bekalan. Sebab kita mati atas dunia je, tapi kita hidup selamanya di akhirat. Maka hidup tu kena modal. Modal tak pakai duit, modal kena pakai amal ibadat, modal pakai pahala. Jadi dia kata, sebab tu maksud di sini Minhajul Abidin ni, minhaj. Tu kita bagi ringkasan minhaj. Minhaj ni jalan. Jalan apa? Jalan Minhajul Abidin bagi orang-orang abid. Jalan minhaj bagi orang abid. Apa dia? Abid. Abid ni abidin. Maknanya Minhajul Abidin, jalan bagi abid. Jalan-jalan bagi abid. Abid ni maknanya orang yang beribadat, beramal ibadat. Tapi jangan fikir orang abid, orang apa nama? Orang abid Yahudi itu, ataupun orang abid yang buat cerita-cerita lama-lama tu. Yang tu orang abid yang terpesong sebab tak ada ilmu. Kita nak beribadat kan? Kita nak jadi orang abid yang ada ilmu. Ada orang yang beribadat tanpa ilmu banyak. Orang pergi Mekah bukan ada ilmu semuanya. Macam yang saya cerita kawan saya kata, tolonglah ustazah wawarkan kepada orang ramai. Dia pergi umrah, dia ni bawa orang pergi umrah. Mutawifah lah panggil kan. Bukan mutawifah saja, dia adalah ejen bawa pergi umrah. Biasanya orang bawa pergi umrah ni orang panggil apa? Ustazah lah, ustazah. Tapi dia bukan ustaz, dia bukan ustazah. Dia ni bawa orang pergi umrah. Siapa nak pergi umrah dengan saya angkat tangan? Contoh, berapa orang dia dapat satu.
Satu kepala, biasa berapa puluh orang? 10. Tak kasih sikit sangat 10 tu. Mereka tak pernah bawa orang ni. 20-30 orang baru dapat satu seat tu. Tapi yang kata sahabat saya ni, dia bukan Mutaifah yang bawa 10 orang dapat satu. Dia tu yang bawa orang. Mana lagi tinggi pada Mutaifah lah. Jadi dia pun bawa lah si makcik-makcik yang ramai ni, pergilah umrah. Masalahnya dia kata, Ustazah, nak pergi buat ibadat tak ada ilmu. Jadi mereka ni duduk komplain. Awak dah orang hajah ni yang bawa umrah ni, dia tak hampak kat kita nak sembahyang macam mana? Dia baru nak ngaji, pergi di Mekah dia baru nak ngaji. Awak tak hampak sembahyang apa, lepas ni sembahyang apa, lepas ni sembahyang apa. Tinggalkan ni masuk masjid je. Mana ada Mutaifah yang boleh hampak kat kita nak sembahyang apa, nak sembahyang apa, nak buat apa, nak buat apa. Orang bawa tu orang masuk, tu orang pandai sendiri lah. Sebab sebelum pergi kena gaji lah. Itu kata orang beribadat tanpa ilmu. Itu yang kata ibadat tanpa ilmu. Allahu Akbar, sayang sungguh ni. Jadi bila kata Imam Ghazali ni yang mengarang kitab ni, dia kata minhaj abidin, jalan bagi abid yang ada ilmu, bukan abid yang tak ada ilmu, abid yang berilmu. Lepas tu dia sebut di sini pula, dia kata bagaimanapun, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni berkuasa menyesat siapa yang dikehendakinya. Allah boleh sesatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah boleh memurniakan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah ni dia boleh buat semua sebab dia Tuhan kita hamba. Jangan pernah kita soalkan kerja Allah. Kita hanya mempersoalkan kerja kita saja. Kalau di sudut Allah ni, mula-mula imam mengaji elok, pakai tudung elok, semua elok, tiba-tiba jalan dia adalah jalan yang Allah telah tetapkan sesat. Di hujung usia dia tak tahu orang mengaji. Dia dapat ujian bertimpa-timpa, ada seorang ujian sakit, ujian suami bercerai pula, aksiden anak pula, sampai dia kata sebelum ni saya pergi mengaji, sebelum ni tak pernah kuliah saya tinggal, saya mengaji Quran, saya sembahyang malam, saya sembahyang, saya puasa semua. Tiba-tiba Allah uji saya. Bila Allah uji saya bukan satu, bertimpa-timpa Allah uji saya tak mau dah buat. Apa? Allah boleh sesatkan siapa saja yang Allah nak sesatkan. Maka hari ini bila Allah bagi kita jalan baik untuk kita berada di atas jalan yang baik, baik sangka kepada Allah, ya Allah tetapkan jalan yang baik sampai akhir hayat, minta pada Allah. Sebab jalan kita ni kita tak tahu Allah letak kat kita macam mana. Hari nak mati tu tiba-tiba dia jadi buruk sangka ke Allah. Hari nak mati tu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dia jaga tu, baik sangka dia dengan Allah. Hari nak mati tu dia buruk sangka dengan Allah. Dia kata apa? Pasal apa Allah bagi dekat aku jalan macam ni? Aku tengok adik-adik aku yang lain tu sembahyang tak tahu mana, tutup aurat tak tahu mana, mengaji tak tahu mana, elok je jalan mereka. Tapi hari ni Allah uji aku satu demi satu, aku dah tak berdoa dah. Saya pernah dengar kalimat daripada seorang muslimat ni, dia kata saya tak mau doa dah ustazah. Ini yang akibatnya mengaji fardu ain, tak mengaji fardu ain. Pasal apa kita meditasi nak jaga hati. Buruk sangka dengan manusia berdosa besar, apatah lagi buruk sangka dengan Allah. Muslimat tolonglah wawarkan kelas kita ni insya-Allah supaya barakah, kita mengaji kitab tasawuf sebenarnya asalnya penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati. Saya mengajar di Masjid Ar-Rahman di masa petang. Kami rutin setiap hari Isnin saya pergi. Penawar itu Taman Belian. Penawar bagi hati Taman Belian. Taman Belian tahu tak Taman Belian tak? Anak bukit kan? Belah ni pula. Belah ni. Akbar. Belah sini Taman Belian. Ni Kak Midah, Kak Masni, Kak Midah, Kak Resina, mereka 3 orang ni AJK. Kalau nak tanya rumah Taman Masjid, tanyalah daripada 3 orang ni. Kitab angkat tangan kan? Pokok orang tak nampak tu. 3 orang. Kak Maznah pula. Kak Masni, 3 orang kita ni, sahabat-sahabat kita ni AJK Masjid Taman Belian. Kita mengajar, saya mengajar kitab penawar bagi hati. Kalau mengaji tasawuf, asas kitab penawar bagi hati. Kitab Minhaj Abidin ni beliau. Kitab Minhaj Abidin ni lagi luas daripada kitab penawar bagi hati. Tapi
khatam buku penawar bagi hati. Tapi kita nak khatam lambat. Bila ada peluang kita buat kelas, kita masuk ujung kitab Minhajul Abidin. Ada yang tak ada dalam kitab penawar bagi hati, ada di sini. Ada yang di sini tak ada di sana. Jadi dua-dua kita kaji. Tapi orang kampung dia nak bagi kita hikam. Pernah dengar lagi kita hikam? Orang tua saya pernah dengar orang kita hikam, betul tak? Jelas tak dekat online, dekat page, dekat TikTok, jelas tak? Kita hikam. Mereka di kampung mengaji kita hikam. Dia tak mengaji dulu habuan asas penawar bagi hati. Dia tak mengaji kitab Minhajul Abidin. Dia lompat terus pergi ke kita hikam. Jelas Ustazah? Bila dia melompat pergi kita hikam, kita hikam bukan kita tasawuf bagi orang awam. Nak mengaji kita hikam terus memang tak boleh fahamnya. Dia kena mengaji penawar bagi hati dulu. Sebab penawar bagi hati sebelum nak masuk kepada sifat-sifat mahmudah, dia jaga 7 anggota dulu. 7 anggota dulu. Dia mengaji, dia jaga mata, jaga telinga, lidah, perut semua. Kalau Minhajul Abidin, perut saja bicara paling banyak di dalam Minhajul Abidin. Jaga perut. Jaga perut. Jangan seronok sangat mengaji kita hikam tak ada asas tasawuf. Tinggi kita hikam tu. Makcik-makcik di kampung, dia tak mau mengaji penawar bagi hati ni, dia tak mau mengaji Minhajul Abidin, dan mengaji kita hikam. Sebab tu saya tak pernah bawa kita hikam. Kita hikam bukan sebarang orang nak bawa. Bukan sebarangan orang nak bawa kita hikam. Ya? Okey. Kemudian dia kata, Allah ni boleh bagi sesat orang, boleh bagi hidayah dekat orang. Ya? Sesungguhnya dia lebih mengetahui siapa yang akan mendapat hidayah. Allah yang tahu siapa yang akan dapat hidayah. Lalu kita pilih jalan hidayah kita. Jangan tak ada. Pilih jalan hidayah. Sebab kita nak Allah tu, kita termasuk daripada kalangan yang Allah nak bagi hidayah kat kita. Nak tahu apa tanda kita dapat hidayah? Dulu kita tak macam ni. Betul tak? Dulu kita tak macam ni. Tutup aurat. Dulu bukan macam ni. Kalau saya tengok cerita lama baru ni dekat TikTok, dia cerita pelakon kita lama-lama lah. Dia perempuan. Dia perempuan nampak tadi baju dalam. Nak pergi ke mana tu? Ni dia habang tu apa nama suami dia nak balik. Cerita lama warna hitam putih tu. So, cakap pun bahasa-bahasa macam nak Singapura tu kan, macam nak Indonesia sikit kan. Apa nama dia? Yang badan berisi Ani yang bagi dulu ni. Kan? Dulu orang perempuan keluar mana pakai tudung lah. Ambil serai, ambil pandan tak pakai tudung lah. Kalau bungkus lekuk pun tak pakai perempuan. Tok kita kan pakai perempuan juga. Tapi bos lekuk. Pergi beli ikan dan ikan main depan rumah. Tengok dulu lah. Tak ada hidayah dulu. Semoga Allah ampun dosa mereka letakkan tu yang mereka mengaji lah. Kita hari Allah bagi malu. Tapi ramai lagi yang tak malu. Ya? Kita nak tengok ambil serai aku rasa tak kubur. Tudung rasa macam Allah, saya orang nampak ke apa. Dia nak istiqamah buat ibadat ni dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu dia memang buat dia berguna. Saat dia pakai, saat dia tak pakai, saat dia pakai. Dan saya tengok trend orang sekarang ni, kalau dia nak bertaubat, dia nak berubah diri dia pakai budak. Dia pakai budak. Saat dia pemarah usaha tersebut pasal budak, pasal nikah. Dan saya nak bagi tahu, benda yang kita mengaji dengan ilmu kita kena bagi tahu. Rupanya dia ingat nak bertaubat ni kena pakai budak. Kena pakai budak, pakai nikah orang malam macam tu. Lepas tu dia kata usaha orang saya istiqamah. Bukan istiqamah pakaian. Istiqamah ilmu. Sebab tu dalam Minhajul Abidin dia bagi dekat kita aqabah. Ada berapa aqabah dalam Minhajul Abidin? Kata saya 9 aqabah. 7 halangan. Nak buat ibadat ni 7 halangan. Halangan pertama halangan ilmu, bukan halangan pakaian. Halangan ilmu bukan halangan pakaian. Sebab tu kita kena mengaji. Dia pakai budak 2-3 hari dia buka. Pasal apa? Saya tak berbuat ni ikhlas dia kata. Dia tak tahu macam mana cara aku nak jadi baik. Tak apa, kita syukur pada Allah. Dia ada satu sifat dia nak berubah. Dan berubah dia pada dia adalah dengan berubah pakaian. Tutup habis, muka semua tutup. Mainlah pakai baju hitam, pakai tudung, pakai budak semua main. Lepas
Lepas tu tak 2-3 bulan cukup. Tak pasal apa pula ni? Hilang dah budak-budak semua. Saya galau dalam hati. Jadi macam nak pakai. Ini tak boleh istiqamah. Dalam hijrah, pakaian adalah bawah sekali. Kena ada hijrah. Jangan start sangat kepada tu. Pakaian yang tutup syariat sudah. Nak tutup semua muka. Kita kadang ada setengah nak lawa lagi. Dia tengok orang lawa pakai tudung semua nak pakai shawl sana, shawl sini kan. Dia dah tutup semua. Bila dia dah tutup semua, dia ambil gambar dekat TikTok semua. Orang kata pula pakai niqab tapi dia tunjuk muka, dia tunjuk mata, bubuh celak, bubuh maskara. Dah kawan nak bergaya lagi. Sebab tu saya kata, sebab terima kasih tak letak halang yang pertama pakaian. Atau kena dengar, halang yang pertama bukan pakaian. Halang yang pertama yang Imam Ghazali letak untuk orang ibadat, ilmu. Pergi mengaji dulu. Bagi habis dulu. Lepas tu rasa nak tutup, sekali-sekala nak buka, sekali-sekala tak ada lah. Dia bukannya wajib. Siapa-siapa nak pakai. Siapa tak mau pakai sudah. Tapi tak tutup dada, baju, longgar, lambung tu kena. Pakai stocking, pakai hand sock. Saya tengok berapa ramai yang pakai niqab tak pakai hand sock. Duduk depan kita ni, tak tahu angkat tangan macam tu. Tak tahu jatuh sampai sini. Tapi tutup. Stocking tak pakai. Tu saya kata, pergi mengaji dulu. Sekali lagi kita berubah. Faham tak? Halang yang pertama bukan pakaian. Salah tu tulis tu, halang yang pertama pakaian. Bukan. Tu cakap tu dah jadi boleh dah. Halang yang pertama pakaian bukan. Halang yang pertama bukan pakaian. Halang yang pertama ilmu. Orang susah nak ngaji. Kalau orang senang mengaji ke ramai ni orang main. Dia dengar kot telinga dia main dah. Oh ada mengaji tu. Dia nak ngaji. Sebab dia nak berubah. Faham tak? Sebab dia nak berubah. Bukan nak berubah duduk-duduk macam mana cara aku nak berubah. Tak boleh esok pergi beli niqab nak pakai. Tak. Balut habis semua muka. Mengaji tak lagi. Perangai tak elok lagi. Pergi bubuh siap dah. Tak apalah kalau seiring dengan tu nak berubah tak apa. Sambil pakai niqab sambil pergi mengaji tak apa. Ni masalahnya tak pergi mengaji langsung. Tu yang jadi masalah. Okey. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para rasul dan seluruh ahli keluarga baginda yang sangat mulia. Okey? Baik lagi terpelihara daripada dosa hisi dan juga ma'nawi, juga para sahabat baginda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keselamatan dan kemuliaan darjah kepada mereka sehingga ke hari pembalasan. Jom kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah SWT membahagiakan kita semua dengan redha. Kita tak boleh masuk syurga dengan amalan kita. Banyak amal. Semayang tak berhenti, puasa sunat tak berhenti, zikir ni di jari. Buka masjid jari tu kan, tekan. Jari. Selawat ni di mulut. Semua dia buat semua, sedekah semua. Tapi ingat, tak boleh masuk syurga dengan amalan. Hanya satu saja yang boleh masuk syurga, redha Allah. Apakah perkara yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Cuba jawab, tengok sahabat-sahabat dekat TikTok dan juga sahabat dekat page. Apakah amalan yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mana tahu anak murid saya jangan jawab lagi. Sebab kita kata dah tadi, tak boleh masuk syurga dan tanpa redha Allah. Tentulah kita nak cari amalan apa yang Allah paling redha. Sementara lepas tulis saat kita tengok kan, saat kita tanya orang sini sebab tak boleh bercakap, dia boleh dengar. Punya tak bagi kopi. Periksa bagi kopi.
mendapat redha ibu bapa betul tak ustazah? Okey, tak puas satu dah buat dah. Hati yang bersih. Dua jawapan lah. Tadi dia kata mendapat redha ibu bapa hati. Lepas tu yang satu lagi jawab hati yang bersih. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Okey, 3 dah. Jaga solat dan menjaga ibu bapa, 4 dah. Apa tu? Tangan duduk lagu tu. Bukan nak kan? Redha ibu bapa. Nak jawab ustazah Zana. Jawab, tengok Zana. Amalan sedikit tapi istiqomah, sedekah, ikhlas. Ramai juga jawab ni. Hati yang ikhlas, ikut perintah Allah. Buat amalan kerana Allah, redha suami, tauhid yang benar. Banyak ni jawapan ni. Mana biasa kita tanya apakah amalan yang paling Allah redha? Sini nak jawab apa? Kak Bazi jawab dah Mak ni. Buat ibadah yang apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Lagi? Sama? Betul? Okey. Lagi? Ni amal soleh, solat menurut ilmu Quran. Okey, nampak gambarnya banyak sangatlah yang bagi jawapan ya. Jawapan dia Kak Mazni dengan betul dia betul. Menurut Quran jangan buka lari. Paling Allah letak menurut ilmu. Temis nak kami dah mengaji banyak orang. Iya, menurut ilmu. Atau buat hak mana pun kalau ilmu tak ada, tak boleh. Rezeki tertinggi bila Allah redha dan kita dapat husnul khatimah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa larang. Selalu orang jawab yang tu lah. Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Allah redha. Allah tak betul redha lagi ni. Main ngaji. Sebab tu Imam Ghazali letak aqabah yang pertama dalam kitab dia. Halangan paling utama untuk orang beribadat adalah menuntut. Ingat senang ke nak menuntut ilmu ni? Senang ke susah ni? Susah lah. Senang susah ni yang main ni pagi ni. Saya nak tanya, kalau kesusahan dia 1 ke 10, tolong abang kat saya Ustaz. 1 ke 10 pagi ni main mengaji. Ikhlas apa yang tenuh dalam hati. Rasa senang makin tinggi makin susah lah. 1 per 10. Kalau 10 per 10 susah sangat. 1 per 10 yang main duduk kat sini ni saya nak tanya, susah dia tahap mana? Jom 5 7. Dia buka kedai makan betul. Dia nak kena masak tu. Hari ni masak dah. Dia tok lah. Siapa lagi ni Kak? 6 7. Dia suami dia di rumah, dia amak macam mana dia nak main hari ni, tapi dia nak main juga. Kak Mida 5. Kak Ina 8. Awak yang 8 tu. Ada siapa di rumah tu? Ada bukan kira rasa apa. Musuh kita banyak. Dia macam malas. Dia tak? Nak pergi tak pergi. Malas nak keluar. Okey Kak Mazni 3. Aku kira dah sampai nak dekat ambil dah tu. Okey Kak 5. Kak Nek 3. Tu dia 3 tu. Kak hari ni macam mana? Saja main semayang awal lepas kuliah 2 ke memang nak main mengaji hari ni? Nak tanya dulu. Tak dengar. Cuba dengar Azhar. Memang tahu ada pilihan hari ni ke? Dia bagi tahu. Memang nak main lah. Jadi kesusahan kau sampai berangkat mana? 1 ke 10. Yang susah tu susah sampai lagi tinggi lagi susah. 1 ke 10. Tak tahu nak minta macam mana orang. Okey kau 8 no? Maknanya lagi tinggi kesusahan tu, dia lawan lagi besar pahala dia. Tapi jangan kata hak rendah tadi tak dapat pahala, sebab dia dah sampai jalan selesa dah. Kau berapa kau? Macam ni. Oh, kau pula kata tunggu je. Bila ustazah kata ada ke nak main. Jadi susah dia tu 1 10 1 berapa? Tak ada susah apa? Tak ada susah. Sebab dia kata dia tunggu. Kak Senang kat sini dia kata 5. Kak Azizah dia kata 9. Saya nak tanya mereka yang duk tunggu ni memang tunggu daripada awal pasal celak. Sebab online dia
masuk. Ya, jadi saya nak tanya siapa yang tunggu daripada awal sampai law yang tak keluar. Kalau keluar jangan bagi tahu lah, dia tak boleh masuk dalam mita kita. Kita tak boleh kira mita out. Mita out. Ustazah, maaf saya mengajak anda nak masjid Pantai Johor ada ustaz ya. Kak Lela, saya nak 2 orang lagi. Kak Lela apa Kak Lela? Kesusahan. 2. Minat mengaji semua ni. Kak 8. 4. Oh, kak bawa tak apa kita tanya sini orang baru. 2. Kak 8. Jadi tak apa. Tak apa. Yang pentingnya semua orang ada susah betul tak? Mana ada tak siapa jawab tadi tak ada rasa langsung? Kak lah kok rasa dia kat di rumah tak ada siapa kan? Memang suka mengaji kan? Patut dah dia pergi dia kak ni baru je join kita tapi dia pergi dua-dua tu masjid. Dia pergi masjid Ar-Rahman, dia pergi masjid Pertama Beli, aku dia pergi hari ni main pula masjid ni. Dia baru je join. Okey. Jadi dia kata sini, ketahuilah wahai saudara sekalian, semoga Allah SWT membahagiakan kita semua dengan redha-Nya. Amin. Ya, semoga apa yang Allah buat dekat kita hari ni dapat, apa yang kita buat hari ni dapat redha Allah. Ya Allah, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami semua, redha kami ya Allah, masukkan kami dalam syurga Firdaus tanpa azab, tanpa hisab ya Allah. Redha kami ya Allah, kami mengharapkan redha-Mu ya Allah. Kami mengharapkan redha-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami, bulatkan hati kami berada di atas keadaan hidayah-Mu ya Allah. Pelihara hati kami daripada segala sifat-sifat mazmumah ya Allah, yang sendiri kami dengan sifat-sifat mahmudah ya Rabbal Alamin. Nak dapat hati yang bersih ni bukan senang. Nak dapat redha Allah ni bukan senang. Nak bagi hilang pahala senang. Kita keluar daripada masjid ni dengan penuh riaknya, dengan penuh sombongnya, dengan buruk sangkanya pada Allah dan pada sahabat-sahabat kita. Sudah. Memang kena mengaji Minhajul Abidin. Bila kita mengaji Minhajul Abidin ni, hati kita mudah terpelihara daripada tipu daya syaitan. Sebab syaitan dia boleh menghasut kita dengan benda-benda yang dicelak oleh Allah. Dia mudah. Tapi insya-Allah antum jagalah hati yang mana dah ada yang hidayah yang Allah bagi dekat kita ni, bulatkan dia supaya sentiasa dalam rahmat Allah. Sesungguhnya ibadat itu terhasil daripada ilmu. Ibadah ini terhasil daripada ilmu dan faedah daripada umur. Kita buat ibadah ni hasil daripada ilmu kita. Kita boleh sabak kerana kita mengaji apa itu sabak. Kita boleh redha kerana kita tahu redha tu apa dia. Kita boleh zuhud kerana kita tahu zuhud tu apa dia. Dia ibadah ni hasil daripada ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadah ni hasil daripada ilmu. Kalau kita tak mengaji ilmu, kita nak buat ibadat saja, senang dah masuk perangkap syaitan. Senang. Balik pada umrah, hibur syaitan. Hamba Allah sembang sama sembang. Puasa sunat, baru pagi puasa sunat, baru jam je main mengaji, sibuk urus apa tak puasa apa. Aku puasa apa ni? Dia banyak. Asal sebenarnya betul habis ni. Ini namanya khidmat. Antara dapat keberkatan orang yang buat khidmat pada guru. Dapat keberkatan. Dia tukar buah ayam. Seorang tukar ambil beg, bawa beg. Kita kena khidmat. Salah satu jalan nak dapat berkat ilmu, khidmat dengan guru. Kita ada ketua-ketua kelas yang khidmat dekat guru, cek siapa yang main, siapa tak main. Ada setengah orang dia menyalahgunakan pula. Dia tak faham maksud khidmat tu, dia salah guna. Ibadah terhasil daripada apa tadi? Ilmu. Ibadah terhasil daripada faedah umur. Itu nombor 2. Faedah umur. Bila kita berumur ni,
ibadah kita tu lain macam daripada muda dulu. Dulu kita muda sembahyang tak habis. Bila kita main keluar ni, Fatihah pun dia betul ni aku nak kena gaji ni. Takut salah baca sebut. Lepas tu kita pula sembahyang. Tak berapa khusyuk ni nak kena pergi duk siasat pula macam mana nak main khusyuk ni. Dia sembahyang pun hati-hati sebab faedah daripada umur dia tu. Sepatutnya makin tua, makin khusyuk ibadah, makin seronok ibadah, makin cinta beribadah. Saya lama tak ceramah, orang rasa macam ceramah dah, tapi bukan kuliah panuan lagi. Ceramah ni ya Allah, tak berhenti orang minta. Tapi pulau-pulau Penang tolong, Shah Alam, KL tolong. Kita ada kerja lain. Kita kelas hakiki tu 26 kelas tu. Tak boleh nak pergi. Okey, itu nombor 1, ibadah hasil dari ilmu. Ilmu. Nombor 2, faedah umur. Nombor 3, usaha gigih hamba-hamba yang patuh. Usaha gigih hamba-hamba yang patuh. Ustazah nak tanya, ada kawan yang selalu tanya amal ibadat kita, adakah itu bagi peringatan kita atau ria? Dia tanya macam mana maksud dia? Dia tanya apa? Contohnya puasa ke tak lagi? Puasa ke tak? Semayang tahajud ke tak? Ada dua soal. Tak, kita sebagai orang yang menerima soalan macam itu, kita anggap Allah signal kat kita. Sebagai orang yang bertanya, tak perlu tanya orang. Kita kan patient tu. Dulu tak mengaji tu. Patut kita rawat kan? Sibuk tanya orang. Apa musa nak? Bahaya. Dia tengok tanya. Apa khatam Quran berapa kali dah? Masih khatam bila puasa. Di sini ada buat majlis khatam Quran tak? Tadarus maksudnya. Penuh orang. Banyak yang ngaji lah. Jadi kita tengoklah soalan tu macam mana. Dah. Okey, kita bagi sikit lagi 15 minit saya bakal suruh saya. Apa? Habis? Ada surat jenazah tak lagi? So boleh? Kata apa kita nanti lagi sebelum banyak nas? Okey, boleh. Okey, lepas tu dia kata yang ketiga usaha gigih. Maknanya nak buat ibadat tu kena gigih. Kita kadang-kadang ni kalau tak dekat tak boleh. Kalau kita sembahyang tahajud kan. Pasal taklah esok dah. Dia tidur hari esok. Sebenarnya hari-hari dia esok. Tak pernah bangkit pun. Esok lah. Dia tak ada usaha. Usaha dia boleh bangkit terus. Bila bangkit tu, pergi ambil uduk pula. Buat juga. Malah nak memang malah. Tapi kena usaha. Okey, kemudian dia kata pula ia juga barang dianggap para wali Allah. Semua tiga-tiga tak saat ni, faktor-faktor tiga ni adalah barang yang dianggap sebagai wali Allah. Jalan orang yang bertakwa dan bahagian bagi orang yang mulia. Ibadat. Ibadat tu adalah jalan bagi orang bertakwa dan bahagian bagi orang yang mulia. Selain itu, ia turut menjadi matlamat dan hal tuju bagi orang yang bersemangat tinggi. Hari-hari dia ada plan nak buat ibadat. Dia semangat tinggi. Orang yang bersemangat tinggi ni sentiasa nak tuju buat ibadat. Tapi ibadat tu kena dengan ilmu. Yang kata Minhajul Abidin ni, kitab Minhaj, terjemah singkatan dia Minhaj, tapi kata Minhaj Abidin kata kitab Minhaj. Apa mengaji kitab apa? Kitab Minhaj. Jalan bagi abid tu dia orang yang ibadat dengan ilmu. Faham dah hari ni? Ada kuliah hari ni ya, Hari ni kuliah pertama sebulan sekali ya. Syiar bagi orang yang mulia, menjadi amalan orang-orang hebat. Pilihan bagi orang-orang yang mempunyai mata hati dan jalan kebahagiaan menuju ke syurga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang beribadat ni orang yang menuju syurga. Sebelum nak buat ibadat kena ada ilmu. Siapa yang berilmu ni adalah orang yang memilih jalan ke syurga. Itu dia. Siapa yang nak pergi jalan syurga kena pilih jalan ilmu. Kena pilih jalan ilmu. Kata Allah, wa ana rabbukum fa'budun. An-Nisa ayat 92. Wa ana rabbukum fa'budun. Maksudnya aku adalah Tuhan kamu. Allah kata aku Tuhan kamu. Maka sembahlah aku.
sembahlah akan aku, kata Allah. Dan Allah SWT juga berfirman, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Surah An-Nisa 20, surah Insan, Al-Insan ayat 22. Serta dikatakan kepada mereka, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu semua sebagai balasan di syurga tu. Rumah, istana, makan, minum, perak, emas, berlian, segala zamrud, permata semua. Allah kata, inna hadza kana lakum. Semua ini untuk hamba. Jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ini adalah untuk kamu sebagai balasan atas usaha dan amal-amal yang kamu buat di dunia dulu. Diterima dan dihargai. Hak kita main hari tak percuma. Dia bagi semua. Daripada rumah tadi pun tak malaikat redha kita. Kalau malaikat redha, Allah redha. Keluar setapak aja dari rumah, dia payung subuh, cuma kita tak nampak aja dengan sayap. Dia payung dengan sayap, dia buka selebar-lebarnya sayap dia tu. Allah, cuma kita tak nampak. Sampai masuk dalam masjid. Dalam masjid pula disambut oleh para malaikat lagi dalam masjid ni penuh. Masjid yang malaikat yang suka pada majlis ilmu, dia ada kumpulan dia. Bila dia terbang, dia nampak majlis ilmu, dia duduk dalam. Dia banyak punya malaikat ni adalah makhluk Allah yang paling banyak. Langit bumi ciptaan Allah, tak ada satu jengkai pun yang tak ada dia. Nak tak banyak orang? Banyak semua. Walaupun kita ni tak ramai, tapi malaikat tu ramai. Banyak. Ada sebut ramai, ada sebut seorang. Kita nak kata manusia kan tak boleh. Kalau manusia orang, kalau malaikat pun ada orang sebut orang, tak ada salah. Cuma jangan bayangkan dia lelaki ke dia perempuan, tak ada. Malaikat tak ada jantina. Dah masuk pula dia kata, ya Allah, yang ambil tukang ambil daftar nama pun ada. Julaina. Kak nama apa? Kak Fuzia. Miza. Nama benar ni saya panggil tak benar. Tapi dia ambil nama benar. Kak Midah, Kak Roshina, Kak Mazni, Kak Salwa. Kak Salma, ya Allah, saya duduk ni. Nek. Semualah kakak-kakak semua ni. Nek, Nek. Dia nama binti semua cakap. Untuk dia daftarkan, dia tulis setiap orang, tak tinggal seorang walaupun ada di luar tu. Tu hak kecil-kecil semua ada tu nama ni. Nama ni akan diserahkan kepada Allah. Bukan Allah tak tahu. Allah tahu, tapi dia serah. Ya Allah, ni dia lah orang yang hadir majlis hari ni. Dan kita harap yang mai dalam online pun terlibat, terdapat nama juga. Terdapat nama-nama mereka juga. Yang mana duduk tak bergerak-gerak daripada awal sampai habis. Faham tak? Duduk jangan pergi mana. Duduk situ jangan pergi mana. Sebab kita nak bagi Allah malaikat tulis nama kita. Ni kita keluar masuk. Sebab dia pun duduk online lagi banyak ujian dia. Sebab dia boleh keluar masuk. Dia duduk daripada awal sampai habis tu ada nama dia. Hantar ke Allah. Ni dia nama dia pun hak mai hari ni. Allah untunglah. Hak tu hantar. Hak duduk dalam masjid ni. Ampunkanlah simpulan. Bagi timakanlah taubat simpulan. Bagi rahmat keberkatan kepada simpulan. Akhirnya hati kita tenang duduk dalam masjid. Tenang dalam majlis Allah. Semoga Allah jaga hati kita tenang. Paling susah jaga hati. Paling susah. Sebab hati ni dia tak ada yang dosa kecil. Semua dosa besar. Tak ada satu dosa kecil. Semua dosa besar. Sombong dosa besar. Riak dosa besar. Ujub dosa besar. Takabur dosa besar. Dan tempat dia tak kira. Dalam masjid dah paling banyak orang melakukan dosa-dosa besar hati. Di Mekah lah paling banyak orang buat dosa-dosa besar hati. Di luar kurang sikit, hak dalam ni hak nak bergaduh, tak kenal kau orang, tak kenal kau orang yang sakit hati, kau orang yang buruk, siapa sendiri dalam masjid. Tengok kita hak main masjid. Bukan jadi makin elok, makin lagi teruk. Sombong. Kau tak nampak lagi budak-budak anak-anak orang kalau main masjid.
Parti atas bawah, budak tu pula pakai seluar jin. Dia mengaji macam mana dia pakai seluar jin ni? Pasal apa betul? Cerita. Pasal apa pakai seluar jin ni? Kita sebagai orang tua, orang ramai, dia pakai apa? Seluar jin pun. Dia tak kena duduk pun tak apa, bagi dia masuk sudah. Bila dia masuk, dia mengaji, dia pandai, dia lebih baik daripada kita satu hari ni. Nak habis dah kata. Okey. Jadi kita berhenti kat mana pun. Banyak ni, seronok ni kita ni kalau kita nak mengaji nak. Tapi saya ulas sampai ni, siapa yang nak jaga kita punya muka surat ni? Ha? Memang orang baru pula lah. Kakak Bazmi dan Kakak Mida ni pandang mana? Kak Bazmi boleh? Bagi JJ tak tahu siapa dia. Okey, tak apa. Minggu depan. Sebab nak bagi tahu susah muka surat berapa. Saya tulis dulu lah kat sini. Memang di sini 3 jam tak habis ni. Kereta dia memang seronok ni. Memang makin lama makin dia makin naik. Sebab dia punya berapa bulan? 14 bulan 2. Masjid Pantai Jumbo. Okey, nanti kita akan sambung lagi. Kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, terjemahan. Memang seronok. Jamaah tu siapa nama tu? Siapa dia tu? Bukan setiap Rabu, dia sebulan sekali. Saya kira kau dah tagih, dia tanya pula setiap Rabu. Ketagih, siapa tak ketagih mengaji? Semua orang ketagih mengaji. Sebulan sekali. Minggu kedua, ingat ke 9.30. Sambil kerja sambil dengar. Kitab Minhajul Abidin karangan Nur Aini Abu. Carilah insya-Allah. Banyak memang best. Sebab benda-benda hak dalam hati ni kita nak rawat bukan senang, nak jaga pun bukan senang. Insya-Allah semoga sahabat-sahabat kita dari masjid ni tolong wawarkan pada kawan-kawan ya. Jangan paksa. Mailang. Jangan paksa, bagi tahu. Sebab kita tak boleh nak paksa orang. Kalau hati dia tu ada hidayah tu, dia dengar boleh main lah. Tapi kalau hati tu berat tu, dia dengar boleh tak mau main. Siapa yang main, insyaAllah kita doakan ramai. Macam Masjid Ar-Rahman dulu sikit kan? Lah macam mana? Oh ya, penuh. Masjid Taman Bajai baru asas sikit je. Oh, penuh, melimpah sampai keluar. InsyaAllah. So kita akan mengaji lagi bulan depan pula lah, minggu kedua lah. Bukan 9.30. Tapi kalau nak kuliah mingguan saya, ada di Masjid Ar-Rahman 5.30 petang hari Isnin, ada di Masjid Taman Bajai 5.30 petang hari Selasa. Jadi itu kuliah mingguan fardu ain, betul-betul fardu ain. Sebab kita kena mengaji fardu ain. Bagi Kak Ustazah Love. Okey, karangan Nur Aini Abu. Okey, saya ingat setakat itu saja. Semoga Allah berikan permukaan yang baik untuk kita semua. Baik sangkalah kita kepada semua orang, kepada makhluk Allah, kepada Allah terutamanya. Dan kita bersyukur Allah pilih kita dalam jalan yang baik ni. Sebenarnya kuliah ni kalau orang tahu, kalau orang faham, orang ramai. Sebab kita dah kena buat dah dekat Masjid Tanduk sampai melimpah keluar. Penuh masjid. Memang kita pernah buat dah sebelum sampai 10 PKP pun betul lah kau. 2016 no, sampailah 2000 PKP 2000 apa? 18 2020. Daripada 2016 sampai 2020 memang penuh. Tapi kita stop lah sebab PKP. Inilah baru saya nak buat balik kitab Minhajul Abidin. InsyaAllah semakin ramai ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Semoga Allah rahmat, Allah beri keberkatan, Allah bagi rahmat dan Allah redha. Baik mengaji 3 ni mesti dapat, wajib dapat. Rahmat, berkat, redha. Rahmat, berkat, redha. Last kali redha. Amin ya rabbal. Terima kasih semua. Allahu akbar terbalik. Minggu depan bawa Quran, kita ngaji Quran insya-Allah. Kita ambil kapal Quran dan orang sana.
Ustazah tak boleh screenshot sebab Ustazah tak ada buku tu. Ustazah pun nak pergi cari juga. Kena pergi beli sendiri.